Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertamanya kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas keizinannya kita dapat melaksanakan program pada pagi ini, dan kita ucapkan jazakallahu khairan jazak pada Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Daud yang akan berkongsikan dengan kita sekejap lagi. Tapi saya ambil sedikit masa. Sedikit saja sebab masa kita sangat singkat, jadi tak boleh panjang-panjang, kan? Kita nak dengar buah ilmu tu. Yang bebel ni saya boleh bebel bila-bila aja, kan? Kita nak dengar ustaznya, kan? Saya perkenalkan sikit. Nama Ustaz Syahrizan Daud, salah seorang ahli majlis dakwah negara, panelis agama TV Al-Hijrah, TV 9, Oasis dan juga Radio IKIM. Dari segi pendidikan, Ustaz memiliki ijazah sarjana muda undang-undang Universiti Al-Azhar, Mesir, dan merupakan pekerjaan tetap Ustaz adalah merupakan pengarah Najah Avenue Sendirian Berhad. Inilah pekerjaan yang sebenar, kan? Kadang-kadang orang salah faham ustaz-ustaz ni cari makan dengan ceramah, kan? Bukan. Ustaz-ustaz ni dia ada kerja-kerja dia, kan? Sebagai contoh, kalau ahli hadis yang moden sikit, Syekh Al-Albani, beliau merupakan tukang jam, tapi beliau rajin menelaah hadis-hadis Nabi SAW. Jadi tidak melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Al-Fadhil Ustaz Syahrizan Daud untuk berkongsikan kepada kita pada pagi ini berkaitan dengan program Usrati ini, iaitu tajuk kita pengurusan emosi seisi keluarga. Jadi sama-sama kita fokus dan dengar, mudah-mudahan kita dapat mengambil input-input untuk memperbaiki diri dan keluarga kita, insya-Allah. Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, tsumma amma ba'd. Terima kasih pada tuan pengacara majlis. Namanya Cik Nawawi, Okey. Yang saya hormati, yang bahagia Profesor Dr. Umar Yusof Hamid, Rektor UiTM Cawangan Perak, Barisan Pengurusan Eksekutif, Ketua Fakulti Bahagian dan juga unit, staf-staf kaki tangan UiTM Cawangan Perak, dan juga pelajar-pelajar, ada juga pelajar kot mungkin yang hadir, mahasiswa-mahasiswa, serta terima kasihlah terutamanya penganjur kita unit Hal Islam UiTM Cawangan Perak. Alhamdulillah, terima kasih kerana anda sudi untuk bersama dengan saya hari ini, Syahrizan Daud. Apabila saya yang dipilih untuk bercakap, bukan bermaksud saya lah orang yang paling tak ada masalah langsung dalam family. Emosi paling baik sekali lah. Tak ada lah langsung salah faham. Tak ada langsung tiba-tiba tertinggi suara. Tak. Kita adalah manusia. Okay? Selagi saya bukan Nabi dan Malaikat, selagi saya bukan Rasul yang maksum itu, maka selagi itulah kita akan ada kesilapan, kelalaian, kekurangan. Yang dengan tujuan kita berbincang itu akan memperbaiki diri saya balik, untuk mengingatkan saya supaya saya tak cakap benda yang saya tak buat. Dan kalau saya masih buat benda yang tak sepatutnya saya buat, so harapnya saya akan perbaiki benda tu dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Dan harapan kita adalah, dia bukan cerita siapa betul siapa salah dalam kita nak bincang isu macam ni, tetapi apa yang kita rasa sesuai dan kita boleh ambil untuk kita praktik, maka itulah yang kita ambil. Kerana berbeza pandangan itu biasa. Okey? Tetapi kita kena ingat, kalau kita ada pandangan, bukan bermaksud pandangan kita akan membatalkan pandangan orang lain. Al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad, tu kaedah dia. Kalau orang ada pandangan A, dia setuju dengan pandangan mufti itu atau ustaz yang tu, dia tidak akan menafikan pandangannya orang lain yang mungkin tak sama dengan dia. Kerana itulah akhirnya akan menimbulkan keharmonian.
dalam sesuatu institusi, tak kira keluarga ataupun masyarakat, itu juga di tempat kerja dan sebagainya, berbeza pandangan itulah sebagai satu rahmat sebagainya. Khilafu ummati rahmah, kata Nabi SAW, perbezaan pandangan di kalangan umat aku adalah satu rahmat. Sebab dia ada banyak. Rahmat itu maksudnya fleksibel. So nanti mungkin time ni kita guna pandangan yang A, tapi ada time kita kena waktu-waktu tertentu, pandangan A itu tak sesuai, kena ambil yang pandangan C sebagai contoh. So itulah kehidupan kita. So kita bercakap pasal pengurusan emosi keluarga. Saya cuba membayangkan tajuk ni kita nak bawa sebab kita dah setahun lebih bersama dengan keluarga yang selama ni kita tak duduk sama-sama dengan dia orang. Okay, kita buat recall sikit. Dulu sebelum pandemik, sebelum ada COVID-19, kita mungkin tak ada family bonding sebab mak ayah sibuk kerja, keluar pagi balik petang, anak pun pergi sekolah. Ada pula anak dah balik sekolah petang, malam tuition lagi. So kita tak ada family bonding. Waktu kita dengan family terlalu singkat. Kadang-kadang makan malam pun terpaksa asing-asing sebab anak rushing. Sebab time baru nak makan malam, anak pula nak kena pergi tuition. Jadi semua orang makan sendiri. Kan? Ada yang orang mak bapak shiftnya malam sebagainya. Okay. Jadi kita dapat first lockdown dulu. Walaupun kita risau dengan COVID yang ada. Tapi kita dapat satu benda yang best. Iaitu kita dapat spend time dengan family. Okay, duduk sama-sama, spend time, dapat masak sekali, dapat buat itu, dapat bercucuk tanam, ada yang susun atur rumah. So jadi best. Perangkat awal dulu. Sebab kita menjangkakan lockdown ni sekejap kot. Okay. So bila dah makin lama, okay, akhirnya keluarlah true colour yang sebenar. Okay. Datang pula tekanan-tekanan yang baru bila lockdown semakin lama. Dengan, yelah, semua COVID pula makin tinggi. Maka kita punya tekanan emosi dan sebagainya. Banyak faktor-faktor luaran lagi dengan kerja yang buat di rumah. Ada gangguan pula dekat rumah dengan anak dan sebagainya. Itu tak termasuk pula akhirnya impactnya adalah jadi satu tabiat baru pula. Kita dapat pula tabiat-tabiat baru yang mungkin dulu tak ada. Dulu bangun pagi sebab kena keluar pergi kerja. Pukul 8 dah kena terpacak dekat office. Sekarang tak. Kan? Sekarang boleh duduk rumah but work from home. Jadi kalau ada meeting sekalipun, on je lah meeting tapi tidur balik. Boleh je. Ada orang yang memang dah jadi habitnya sebab malam-malam sebelum tidur mesti tengok Netflix dulu. Pukul 1, pukul 2 baru tidur. Dia dah jadi habit. So, benda ni kita nak bincang. Sebab semua habit-habit ni akan membentuk emosi yang baru dalam family kita. Okay? Bapak jadi bapak yang baru sama ada sekarang dia makin teruk daripada dulu atau sekarang dia makin baik. Begitu juga mak, begitu juga anak-anak. Siapa pun kita. Itu juga kita warga kerja. Jadi staff macam mana pun. Semua tu berdasarkan adalah apa yang kita biasa buat. So bila dah biasa nama-nama dah jadi tabiat. So tabiat itu dia bermula dengan emosi lah. Okay? Kalau kita boleh pergi kepada mukadimahnya, manusia ni, hidup kita ni akan dipengaruhi dengan 4 perkara, 4 keadaan. Okay? Nak berjaya atau tak berjaya, dia tenang atau tak tenang, dia jadi rosak atau baik, tengok kepada 4 keadaan ni. Ini kajian. Yang pertama, dia punya tahap IQ dia. Intelligent quotient ataupun intellectual quotient. Kecerdasan intelek, cara dia fikir. Kalau orang tu memang jenis orang bodoh, saya sebut bodoh lah, orang jahil lah kita kata. Bila sebut jahil ni macam tak berapa bodoh, ni kita kata bodoh. Okay. Kalau orang yang tak ada intelek ni tuan, emosinya biasanya akan lagi teruk. Satu benda kecil jadi besar. Satu masalah kecil jadi besar. Sebab dia tak boleh nak fikir benda tu. Jadi bila tak boleh nak fikir, tambah pula pemikiran kritikal tak ada, apa semua ni tak ada. Bila tengok balik, patutlah. Okay. So emosi jadi bertambah teruk lah. Kerana apa? Daya intelek tu. Tapi kita tak juga menafikan ada je orang yang inteleknya bagus. Tapi akhirnya jadi orang yang rosak. Ada. Contoh. Kalau kita ingat dulu ada seorang pelajar perempuan yang disponsor oleh kerajaan Malaysia untuk menyambung pengajian ke Oxford University di UK. Tapi akhirnya dekat sana dia menjadi seorang pelakon dan juga model kepada majalah lucah. Rosak akhlak dia. Walaupun IQ-nya sangat hebat. Harap dia sekarang ada proses treatment sebab dia ada masalah family. Walaupun dia sangat intelligent, walaupun dia sangat cerdik, tapi akhirnya jadi rosak juga. Kerana faktor lain tu lah, ada faktor family dan juga environment dia dekat UK tu, akhirnya dia jadi rosak. Sofiah namanya, ingat lagi Siti Sofiah nama dia. Bukan Nur Amalina, tu lain, ni Siti Sofiah.
dalam proses treatment. Dia sangat intelek. Dia punya IQ luar biasa. Okey. Ada juga orang yang IQ bagus tapi rosak dia. Tahun 70-an, tahun 73 kalau saya tak silap, seorang lelaki, seorang budak umur 3 tahun. Budak umur 3 tahun. Ni tahun 70-an. Bayangkan sekarang ni kalau budak umur 3 tahun boleh buat apa? Umur 3 tahun. Tahun 73 seorang budak lelaki boleh membaca. Tuan-tuan di UiTM mungkin biasa dengan pendidikan formal dan sebagainya. Mungkin ada kajian-kajian. Hari ni zaman moden kita tahun 2021 ni, budak boleh membaca umur berapa? 6 tahun, 5 tahun. Itu pun dengan alat bantuan mengajar yang hebat tahun-tahun terbaru ni. Bahkan tahun 73 orang boleh membaca umur berapa? Biasanya umur 7-8 tahun pun belum tentu kadang-kadang. Sebab alat bantuan dengan kelatusi dan semua basic pendidikan pra-sekolah mana ada zaman dulu. Tapi ni betapa ajaibnya seorang budak lelaki umur 3 tahun. Sangat intelek. Intelijennya luar biasa. IQ dia pelik. Okay, sehingga Profesor Diraja Ungku Aziz bawa dia pergi bagi talk. Sebab hebat dia sangat. IQ dia luar biasa. Tahun 73 boleh membaca umur 3 tahun. Boleh bercakap tu biasalah, setahun 2 tahun dah pandai bercakap. Ni boleh baca ni pelik. Sebab zaman sekarang nak boleh baca umur 6, 7. 6 pun kadang lambat lagi nak baca kan. 7 tu baru boleh lah nak baca laju. Okey. Tapi apa yang berlaku pada tahun 1993, 20 tahun lepas tu, seorang pembuat roti canai, seorang lelaki pembuat roti canai ditangkap kerana memiliki ganja dalam poket dia. Lelaki tu adalah lelaki yang sama 20 tahun dulu. Yang intelek tadi. Yang IQ luar biasa, pandai baca. Yang Profesor Diraja Ungku Aziz bawa dia berjalan bagi motivasi ke orang tu. Kali ditangkap memiliki ganja. Saya tak tahu dah apa cerita dia sekarang ni. Tapi boleh trace search lah nama dia. Syukri Hadapi Aziz nama dia. IQ luar biasa. Rasanya sekarang dia dah okey dah kot. Alright. So nak bagi tahu, hidup kita dipengaruhi oleh IQ kita. Okey. Maknanya baik kalau kita pandai berfikir, insya-Allah kita boleh buat keputusan dengan baik, kita boleh atur emosi kita. Kita tahu emosi tengah tak stabil, kita boleh fikir siapa aku perlu jumpa untuk aku luahkan. Okey, kerana daya intelek yang kita ada dan kita boleh susun strategi untuk nak mengurus emosi. Tapi dalam masa yang sama ada juga orang yang bagus inteleknya pun dia tak mampu nak urus emosi. Ada juga kes-kes yang kita bincang tadi. Yang kedua, hidup kita dipengaruhi dengan EQ, emotional quotient, kecerdasan emosi. Ini yang kita nak bincang lebih detail. Kecerdasan emosi ini kita mulakan dengan dalaman. Maknanya emosi kita adalah apa yang kita rasa dekat dalam. Sedih, gembira, suka, rindu, itu emosi. Stres, semua itu emosi. Benda yang dalam. Tapi kesan dia jelas. Hasil apa yang ada dekat dalam tu lah akhirnya terjemah melalui sikap apa yang kita buat dekat luar. Emosi akan membentuk sikap dan perlakuan kita, perilaku kita yang berdasarkan emosi tu. Kalau kita tengah sedih kat dalam, so nampak perilaku kat luar tu muka muram atau tiba mengalir air mata, tengah sedih tu. Tapi mengalir air mata tak semestinya melambangkan dia tengah sedih. Sebab kadang-kadang mengalir air mata sebab gembira. Sebab terlalu gembira boleh juga mengalir. Dalaman itu tuan badan tu akan tahu. Orang tak boleh tahu dia. Orang mungkin boleh agak, dia nampak je masam. Tapi punya dia tengah berfikir benda lain. Mukanya macam garang, tapi sebenarnya tak. Dia tengah serius sebab dia tengah fikir benda lain. Dia tak perasan bahawa orang tu tengah tengok dia. Tapi tuan badan akan kenal emosi dia dan apa yang dia zahirkan dekat luar. Kalau dia marah, dia akan menjerit tinggi suara, dia akan maki hamun. Maknanya emosi itu akan mempengaruhi perilaku dia. Jadi emotional quotient ini, kecerdasan emosi ini, dalam buku-buku psikologi yang sempat saya belajar dulu, ada banyak faktor lah kerana datang emosi ni. Cuma disebut dalam kajian, emosi ini faktor terbesar yang menyumbang kepada emosi seseorang. Dia sedih ke, dia rindu ke, dia marah ke apa ke. Faktor utama yang menyumbang kepada faktor emosi adalah persekitaran dia. Environment dia. Okay. Sesedari sekarang ni dengan ceramah saya dengan online ni, dengan muka semua tak nampak ni. Okay. Dengan muka ustaz pun bersatu je dengan lain yang sekadar yang ada ni lah. Emosi kita nak dengar ni dalam keadaan kita pula sebelah kita ada anak tengah menyusu mungkin.
Okay. Yang depan kita ni tengah lalu berbangun tidur, yang rambut tengah gerbang, dah pukul 11 berbangun tidur. Tuan-tuan boleh tak nak dengar ceramah dengan emosi yang stabil time ni? Tiba-tiba nampak pula ada yang pergi makan malam tadi, pinggan duk ada kat depan kita ni. Kita tengah live ni sekarang ni, contoh. Semestinya dia akan mempengaruhi emosi kita. Sebab apa? Faktor persekitaran kita. Orang yang nak buat ibadat, dia nak ibadat khusyuk ni. Nak semayang, nak baca tu kau boleh nak insaf lah. Nak ingat mati, ingat Tuhan ni. Dia semayang depan Kaabah. Environment dia, depan Kaabah dengan bacaan imam yang sedap, sound system yang bagus. Jemaah kat sebelah pula wangi. Tak ganggu dia, apa semua kan. Seronok dia semayang. Berbanding dia semayang dalam bilik dia yang sempit, celah-celah katil tu, yang menghadap meja solid, yang ada bedak yang dah tumpah, bekas-bekas bedak. Minyak wangi pun tiba-tiba kita perasan, tiba-tiba dia punya tudung dia, tutup botol minyak wangi tu hilang. Siapa pula main ni? Kita nak semayang ni. Dengan tengok bedak tumpah, botol minyak wangi, tudung dia mana pergi. Tiba kita perasan pula ada rambut siapa pula penuh dekat tepi meja solid ni. Nak semayang khusyuk-khusyuk ni, nak fikir Tuhan syurga neraka ni. Agak-agak kita emosi kita macam mana? Khusyuk tak? Sebelah katil, yang sepah, tiba ada susu tumpah pula kat sebelah tu. Emosi kita terganggu. Sebab apa? Persekitaran tadi. Kita bekerja dekat sebuah tempat kerja yang meja kita punya workstation kita dengan fail yang bertimbun-timbun dengan apa benda, berbanding meja kita yang bersih, tingkap kita dekat sebelah tu cantik, ada tasik kat luar tingkap tu, cuaca pula tak panas sangat, tak sejuk sangat. Emosi. Sebab apa? Faktor persekitaran tadi. Hari ni kita nak bincang pasal emosi sebab kita faham faktor persekitaran kita. Kita kena kerja dan masa sama gangguan kat rumah pun ada. Anak-anak pun tension juga, tak dapat jumpa kawan. Belajar online macam mana dia boleh fokus pun belajar online. Kan malam nak tidur awal pun tak boleh lah sebab dah habit dah semua. Tengok TV tengah malam baru tidur, pagi nak bangun susah. Walaupun ada kelas online, skip lah kelas online tu, ambil tengah hari je lah. Kita dah ada emosi-emosi baru berdasarkan habit dan tabiat baru. Hari ni sekarang apa? Faktor persekitaran kita. So maknanya kalau nak ubah je emosi yang ada sekarang ni, yang tension, kenapa? Ubah persekitaran. Senang cerita. Sebab tu ada orang, dia ubah susun atur perabot je. Dia tak ubah banyak pun. Susun atur perabot je dia ubah. Minggu ni, minggu ni. Itu pun dah ubah emosi. Ada orang dia tukar cat je. Dah ubah emosi. Ada orang dia tanam pokok bagi nampak landscape cantik sikit. Pokok-pokok mati tu serabut dia tengok. Akhirnya beli atau tanam pokok-pokok baru. Segar, oksigen pun dah makin banyak. Emosi jadi baik. Okay, dapur pun semua teruk. Akhirnya panggil maid. Mana bersihkan apa semua. Jadi dia mempengaruhi benda tu. Persekitaran tadi. So, apa saja nak buat ibadat ke, nak bekerja ke, berkeluarga ke, berkawan ke, emosi. Naik kereta baru dengan naik kereta lama, emosi tu akan terganggu. Kereta baru dengan bau baru tu sendiri dah rasa syok. Belum dengan interior yang cantik lagi, dengan kondusif, bawa sedap, langgar bonggom, tak ada apa-apa. Berbanding kereta yang memang dah gear pun dah ketat, tempat duduk pun dah rasa bersih, dah rasa spring tempat duduk, lain. Persekitaran ni sangat-sangat memberi pengaruh. Jadi bila kita bincang pasal pengurusan emosi keluarga ni, kita tak nak cerita teori sangat. Saya pun bukanlah pandai sangat tak nak cerita pasal teori ni. Kita cerita praktikal senang. Pengurusan emosi ni. Cuma kita ceritalah sikit teori. Macam pelik pula tiba nak cerita praktikal je kan. Kita cerita sikit teori, cuma sekejap lagi kita akan lebihkan pasal praktikalnya. Kita nak buat action plan kita tu, plan tindakan kita, apa kita nak buat supaya emosi rumah tangga kita jadi okey. Kita cuba bincang sama-sama sekejap lagi. Anak kena buat macam mana, bapak kena buat macam mana, mak kena buat macam mana, rumah kita nak dekor dia jadi macam mana balik. Itu kita buat action plan sekejap lagi. Mungkin tu yang last kali lah. Mungkin 15 minit, 20 minit terakhir nanti. Yang penting teori ni dulu. So kehidupan kita nombor 2 dipengaruhi oleh faktor emosi kita. EQ dia panggil emotional quotient, kecerdasan emosi dan sikap. Mudahnya benda tu boleh diubah ke Ustaz, emosi sikap. Ya, dalam kajian saintifik atau kajian psikologi sebut dia boleh diubah dengan tempoh 1 saat. Orang panggil apa? Anjakan paradigma tu. Anjakan paradigma tu satu perubahan drastik. Dan dia boleh berlaku 1 saat. Oh, biar betul. Macam tak percaya je. Ya, tu dah sudut teori je lah. Contoh kita kata tadi, faktor saya tak semayang khusyuk tadi sebab kes menghadap meja solid tadi tu lah. Jadi jawapannya apa? Jangan menghadap meja solid. Tapi selagi awak menghadap meja solid tu 4 rakaat, kan, akan hilang lah awak punya khusyuk tu. Jadi macam mana? Saya pejam je lah tu mata. Supaya saya tak tengok meja tu. Selagi saya tengok, sebab tu saya tengok akhirnya tempat sujud, saya tak tengok meja solid tu. Ubah tu 1 saat dia boleh ubah.
Tapi kalau kita tengok je solek tu, bertambah geram. Rakaat kedua naik, tengok lagi, nampak pula benda lain. Tak boleh lah. Sebab kita tak ubah apa yang kita tengok tadi. So sebab tu sembahyang, tunduk. Sebab tu suruh tunduk, kita tengok ke tempat sujud tu supaya kita dapat benda yang sama, yang elok. Sebab tu tempat sujud tu jangan ada gangguan lah. Supaya kita nak fokus tadi kepada benda yang baik. So mudahnya kalau saya buat satu analogi, satu contoh lah. Atau boleh bayang emosi. Nak kata emosi ni boleh diubah dalam tempoh 1 saat. Contoh. Nak buat contoh apa Okay, kalau kita boleh bayang, kita duduk dekat bus stop. Ingat tak zaman dulu, sekarang ni kita faham kita ada kereta lah. Okay, zaman dulu kan zaman kita pernah naik turun bas. Kita pernah mengalami proses tu. Berjalan kaki daripada rumah sampai ke bus stop tengah panas ni, tunggu bas. Kita nak cepat ni. Bas tak dapat sampai. Sepatutnya pukul 11 dah sampai, tak dapat sampai. Kita tunggu dekat setengah jam, tak ada. Dan kita pun duduk dengan panas, dengan kereta lalu lalang, dengan exhaust apa, asap motor apa semua lagi, stres kita. Panas lagi, bas tak sampai-sampai. Kita pula nak pergi interview kan, atau nak pergi ada meeting pun, kan kau tak sampai kan kena marah pula. Mesti zaman tak ada kenderaan, kita naik public transport. Stres. Sama tu pun ada Grab apa semua lagi. Tiba-tiba tengah kita duduk dengan stres, lambat, takut kena marah lagi, betul dengan panas, bas tak sampai, semua benda lah. Emosi kita terganggu. Datang seorang pakcik dengan 2 orang anak. Pakcik ni duduk sebelah kita. Kita ni tengah baca surat khabar yang sambil tu. Zaman tu ada handphone sangat kan. Surat khabar lah kita zaman tu. Tengah baca surat khabar, pakcik ni duduk sebelah bawa anak. Tengah panas ni, bas tak sampai. Asap motor banyak. Dengan bunyi horn lagi. Pakcik ni boleh duduk sebelah kita. Anak dia biar je kat tepi bus stop tu, tepi jalan ni. Anak tu berlari sana, berlari sini, langgar kita punya surat khabar. Terkoyak sikit. Aku ni dah hot ni. Tiba-tiba bapak ni boleh biar pula anak dia macam tu. Tiba anak dia main tepi tebing divider tu sampai nak terjatuh. Betul, motor hampir-hampir nak gelanggar dengan motor. Tengok bapak dia relax buat tak tahu. Bengang tak kita. Dah tadi bengang. Emosi dah terganggu dah. Bas tak sampai dah lah. Panas lagi ni. Kan kena marah pula kat sana. Orang tunggu kita tak sampai. Tiba seorang pakcik ni datang dengan 2 orang anak. Dia boleh biar anak dia sampai langgar surat khabar. Koyak surat khabar kita. Kan? Marah tak kita? Marah. Tu emosi kita. Kita pun dah macam tak jadi. Kita pun tegur lah pakcik tu. Cik, cuba nak cakap baik-baik ni cik. Tengok sikit anak tu. Kan? Tadi nak melanggar motor. Padahal kita marah bukan sebab motor tu. Marah sebab surat khabar kita koyak. Kan? Cik tengok sikit anak tu 2 orang tu. Tadi nak melanggar motor tu. Pakcik tu pun macam baru tersedar daripada pengalaman dia. Dia pun baru tersedar bila kita tegur tu. Dia pun baru perasan anak dia 2 orang tu duk berlari sana sini. Punya seronok tu walaupun tengah panas. Dia pun buka mulut dia kata, Allah, saya minta maaf. Saya ni sebenarnya nak bawa anak 2 orang ni pergi hospital. Sebab dia orang ni dah 3 minggu tak jumpa mak dia kena tahan dekat ward. Jadi excited dia orang nak boleh pergi hospital hari ni. Cuma saya tak tahu nak cakap macam mana. Rupanya kita nak pergi hospital ni sebab mak dia dah meninggal. Tu yang saya jadi buntu. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Budak-budak ni excited ni, seronok jumpa mak ni. Tapi saya sampai tak tahu nak cakap macam mana kat dia orang 2 orang ni. Yang sebenarnya mak dah tak ada. Macam mana? Apa keadaan emosi kita masa tu? Yang kita tengah marah, betul-betul marah ni, pakcik buat tak tahu anak tu. Sampai mengganggu kita. Tiba-tiba pakcik tu bagi tahu sebab dia, yang rupanya dia sendiri dah blank. Yang rupanya isteri dia meninggal, malah dia tak tahu nak cakap macam mana ke anak dia. Yang mak dah tak ada. Tuan, apa yang kita rasa masa tu? 1 saat. Daripada marah, jadi terlalu sedih. Sehingga mungkin kita menitihkan air mata. Padahal orang tu tak ada kaitan dengan kita pun. Kita mungkin sedih bila tengok kesedihan orang tu. Malah kita pula bagi duit pula ke orang tu atas tanda simpati kita. Emosi boleh diubah dalam tempoh 1 saat. Macam caranya adalah melihat apa yang kita pandang. Cara kita memandang itu akan membentuk emosi. So kalau kita balik ke rumah kita, bila kita memandang yang semua yang tak betul saja, maka dia akan bentuk emosi. Tak kira kepada saya ke kepada siapa. Balik-balik rumah, sampai depan pintu pagar, tengok sepah. Itu yang kita nampak. Okay? Itulah yang kita pandang. Kalau kita dah cuba dah, ya Allah, aku dah seminggu dah ni, aku asyik marah pasal benda ni, dan kita dah set dalam kepala, aku balik hari ni aku tak nak marah, jadi aku tak nak tengok benda ni. Sebab kita akan expect tu, akan ada juga sampah ni. Aku set siap-siap, aku tak nak tengok. Maknanya aku dah set, aku masuk je pagar ni, aku terus masuk pintu, aku tak nak tengok kiri kanan kat pintu sebab aku rasa akan ada sampah ni. Kalau aku tengok, aku akan marah.
Kata terus semua benda jadi tak elok nanti dalam rumah. Jadi pejamlah mata dulu, pejamlah mata. Tenangkan hati dulu. Dan itu juga yang disebut oleh sekretari-sekretari saya ni, orang-orang yang pakar-pakar sakit mental ni. Dia kata tengok dan fikir benda yang kita suka. Kalau tengah stres, tengah terganggu ni, tengok, fikir dan buat apa yang kita suka. Bila dah tenang, baru cari solution kepada apa yang kita tak suka. Maknanya macam tu lah. Maknanya kita cari ketenangan dulu. Kita adalah tengok apa yang kita pandang dulu. Kalau kita tahu aku tak suka sampah, aku tak suka sepah, kalau aku balik nampak sampah, nampak sepah, menjadikan aku jadi, semua benda akan jadi tak betul. Jadi tolong jangan pandang. Dan orang yang dekat rumah pula, tolonglah bagi kerjasama. Bagilah kerjasama. Bahawa suami tak boleh ada benda-benda ni. So tolonglah sorok benda tu. Kalau tak dapat nak kemas dengan elok pun, at least yang depan mata yang senang nampak ni, at least tolong cover yang tu. Sebab ini akan mempengaruhi emosi yang utama. Okay? Kalau perlu tempat tidur tu, katilnya bersih, itu ini, bantalnya elok. Emosi itu penting. Ya. Kalau perlu ada pewangi-pewangi dalam bilik yang menjadikan bilik itu jadi tenang, maka dia akan mempengaruhi emosi tadi. Jadi, betulkanlah emosi itu dengan apa yang kita pandang, apa yang kita rasa. Okey, itu kedua. Hidup kita dipengaruhi dengan emosi ini. Yang ketiga, faktor apa? SQ, spiritual quotient. Kecerdasan rohani. Spirit. Kerohanian kita. Kalau kita tambah pula, majoriti saya rasa dalam program kita hari ni, Muslim lah. Sebab panggil ustaz kan. Jadi biasanya panggil ustaz ni, majoriti Islam lah kot dalam ni kan. So, spiritual. Pertama, IQ, intellectual atau intelligent quotient. Yang kedua, emotional quotient, kecerdasan emosi dan sikap. Yang pertama, kecerdasan berfikir, kecerdasan pemikiran. Yang ketiga, kecerdasan dari sudut spiritual, kerohanian kita. Hidup kita ni, kalau rohani kita teruk, semayang kita, zikir kita, apa benda ibadat-ibadat utama yang ritual ini kita tak jaga, kita tak akan boleh hidup sebenarnya. Kita akan jadi rosak. Dan benda itu dibuktikan di mana Allah SWT dan para Nabi, para Rasul, mereka, Allah menciptakan kita untuk ibadat, dan para Nabi dan Rasul pun memang dihantar kepada kita sebagai Rasul untuk memperbaiki ibadat dan akhlak kita melalui spiritual, kerohanian. Jadi penting bagaimana Nabi mengajar kita tentang solat, tentang zikir, tentang jaga spirit ini. Tengah malam perlu buat apa. Ni kalau awal Zulhijjah macam ni, apa yang kita kena buat untuk membentuk spiritual kita. Dan antara salah satunya melalui ibadat korban. Membentuk spiritual, bukan sekadar membentuk untuk material nak kena keluar duit, tapi dia membentuk spiritual, hilangkan sifat kedekut kita dan sebagainya, sifat penting diri, buat korban. Dia akan membentuk spiritual. Jadi kecerdasan spirit sangat penting. Perlu tengok ibadat kita. Yelah, bagi yang kaki masjid, dia duk sibuk pertahankan, so buka masjid lah. Tapi kalau orang yang boleh menjaga spirit ni, dia faham, dia turut perintah pemerintah yang tutup masjid sekarang, so dia still boleh ibadat kat rumah. So dia create lah masjid dia dekat rumah. Mana bilik yang dia tak pakai tu, dia create lah biar jadi surau. Letaklah mimbar ke apa benda dalam speaker semua. Kalau dia nak sangat environment surau masjid dalam rumah dia, dia create. Sebab dia tak boleh pergi. So dia perlukan satu elemen yang boleh membantu untuk ibadat banyak. So dia create, cari ruang dekat rumah dia supaya dia boleh dapat spirit tu, kerohanian tadi. So dia jaga ibadat dia, solat dia. So kita check lah sekejap diri kita macam mana. Solat 5 waktu kita kat rumah sekarang macam mana. Yang work from home ni, 5 waktu tu. Tolong check spiritual kita. Tolong tengok zikir. Quran kita, bila kali terakhir kita buka. Ini 10 Zulhijjah yang awal ni saya sedari. Dan kita dah nak raya korban dah ni. Tapi 10 awal ni, terutamanya pada waktu pagi. 10 awal Zulhijjah, keutamanya adalah pada waktu pagi. 10 akhir Ramadan, keutamaannya pada waktu malam sebab ada Lailatul Qadar. 10 awal Zulhijjah, keutamaannya adalah pada waktu pagi. Sebab apa? Sebab ada hari Arafah nanti pada 9 Zulhijjah. Jadi nak cerita kita waktu pagi sepanjang 10 awal Zulhijjah ni, tolong buat benda baik, elok-elok. Solat kita tolong jaga, solat duha kita ni, sekarang ni ada lagi waktu duha ni. Kalau habis lagi pukul 12 pun sempat lagi sembahyang duha sampai yang belum sembahyang duha. Kan, sedekah kita sekarang dah boleh transfer online. Kan, macam-macam ni musim kempen bendera putih apa semua ni, waktu kita nak bersedekah banyak. Dan yang paling utama sedekah kita dalam seminggu ni adalah korban. Buat korban. Walaupun korban tu sunat muakkad, wajibkan untuk buat setiap tahun. At least satu family ada satu wakil untuk buat korban tu. Dan kita wajibkan. Siapa nak daftar korban pun, saya ada NGO yang kita arrange korban dalam negara dan luar negara. Nanti saya forward ke iklan dia.
kat Ustaz Nawawi kita. So nak katanya ambil peluang untuk jaga spiritual kita pada seminggu awal ni. Mana ni bulan-bulan mulia, bulan Zulhijjah ni kita tak boleh nak buat haji sebagainya. Okey. Inilah ibadat kita. Dengan zikir, dengan solat 5 waktu, kita tolong jaga. Ustaz, saya susah nak bangun subuh. Okey. Tengok balik malam tidur pukul apa. Kalau tidur pukul 1, jangan cakap dah senang nak bangun subuh. Tapi kalau cuba ingat balik zaman-zaman dulu, kita tahun 80-an, 90-an, pukul apa kita tidur malam kadang-kadang? Pukul 9, 9.30, lepas isyak, 10. Sebab zaman tu handphone pun tak ada, TV pun ada 1, 2, 3 je TV pun. Dan color pun ada tengah tak ada je. Jadi tak ada apa nak buat tidur. Jadi pagi dah boleh bangun awal. Sebab habit itu terbentuk dengan environment tadi. So spiritual kita lebih kurang tu jugalah. Dia semua ni silent kait mengait semuanya. IQ, cara fikir, emosi persekitaran kita juga termasuklah spiritual kita. So kehidupan kita dipandu, diukur juga dengan tahap kerohanian kita. So terus perbaiki kerohanian kita. Dan yang keempat, hidup kita ni dipandu juga dengan dipanggil FQ, physical quotient. Kecerdasan dari sudut fizikal, kesihatan kita. Okay, kesihatan. Jadi tengoklah sejauh mana. Sebab ada orang dengan emosi teruk akhirnya makin sakit dia. Dia jadi anxiety. Asyik sakit perut. Kepala jadi migraine. Cirit birit. Akhirnya sesak nafas. Sebab emosi yang sangat teruk. Akhirnya dia jadi susah lah. Hidupnya jadi susah. So bila dah ada masalah-masalah ni semua, bila kena COVID, lagi teruklah kesan jangkitan dia. Jadi na'udzubillah min zalik, harapnya kita selamat benda ni. So 4 perkara ni saya sedari. Secara teorinya, hidup kita 4 benda ni. Ini paling basic. Tak cakap benda-benda lain. Semua benda lain tu sebenarnya dia terkandung dalam 4 perkara ni. IQ kita, intelek kita, emosi, emosional kita, spiritual kita dan fizikal kita. Semua benda dalam hidup kita terkandung pada 4 benda ni. So kalau kita boleh check satu-satu, kita listkan satu-satu, yang kita nak pergi kepada plan tindakan, kita list satu-satu. Intelek aku, apa yang aku buat untuk mengisi kehidupan aku dengan daya intelek. Walaupun hari ni aku dah jadi pensyarah, walaupun hari ni aku dah jadi bapa, aku dah tak payah belajar secara formal, tapi apa yang aku boleh belajar untuk mengasah intelek? Carilah buku. Wajibkan ada bahan bacaan untuk mengasah daya fikir kita. Yang perlu sama belajarlah. Saya pun sekarang tengah proses belajar. Kita nak ambilkan sampai PhD. Kita cemburu tengok rakan-rakan yang dah boleh sambung ke peringkat yang paling tinggi. Jadi kita pun tak boleh, aku kena asah minda aku. Dulu belajar sebab nak periksa, sekarang ni belajar sebab nak berfikir. Asah daya fikir kita. Intelek. Tapi nak buat macam mana hari ni? Cara bacaan kita adalah di social media. Kita dah jarang dah baca buku. Sebab emosi, EQ tadi menjadikan macam tu. Persekitaran kita, akhirnya kita baca rumors kita baca, gosip-gosip, kita baca cerita-cerita, kita baca semua politik yang ada. Bertambah lagi stres. Bukan sekadar kepada diri sendiri, malah efek kepada keluarga pula. Sebab apa yang kita baca hari ni. So dia tidak mengasah intelektual kita. Kan? Malah dia lebih mengasah pada emosi kita. Tujuan nak baca tu supaya bertambah intelek, tapi tak dengan baca tu akhirnya membuang masa rupanya. Rupanya gosip, rupanya caci maki dekat ruangan komen dan sebagainya. So dia tidak membentuk intelektual. Tapi kalau dia memang nak bentuk intelektual, dia akan carilah grup-grup yang bagus-bagus supaya kat situ ada sharing benda yang bagus, dia akan baca benda yang bagus, artikel, jurnal dan sebagainya. So mengasah bacaan. Saya perlu rasa terima kasih kepada pengajar-pengajar yang kadang-kadang bila buat program ke apa ke, menyebabkan kita akan paksa diri kita untuk study. So dengan study tu akan mengasah daya fikir kita, dan daripada situlah akhirnya kita boleh menambahkan intelektual kita. So bergunalah hidup, taklah membazir masa dengan baca gosip kat social media semata-mata. Na'udzubillah. So itu kita tengok balik macam mana cara kita mengasah intelek, daya intelek kita. Yang kedua, kita nak pergi kepada itulah, environment. Bagaimana emosi dan sikap kita banyak dipengaruhi oleh faktor persekitaran tadi. So create lah persekitaran. Kalau topik kita hari ni mengurus pengurusan emosi isi keluarga. So first of all, bila sebut, kita ambil keyword dia. Keyword kita emosi, keyword kita keluarga. Okay, emosi kita faham tadi boleh diubah dalam tempoh 1 saat. Emosi berpandu kepada apa yang kita nampak. So persekitaran ni penting. Nabi pun sebut dalam hadis, Nabi kata al-mar'u ala dini khalili falyanzur man yukhalil atau kama qala. Nabi kata apa? Seseorang itu dinilai pada cara hidup sekelilingnya, maka tengok siapa sekelilingnya. Jadi penting tengok siapa berkawan, siapa keliling dia.
So family kita hari ni, kita tengok balik family kita. Okay, kita tahu emosi, kita tengok family pula. Kita kenal tak family kita? Kita ada tak sayang, cinta, kasih kat family kita? Kalau dah tak ada, dah benci, suami curang, isteri curang, nak buat baik apa dengan keluarga pun dah tak boleh dah. Sebab ada curang tu, sebab dah ada benci. So first of all, cari dulu kasih sayang dalam keluarga sebelum fikir pasal nak perbaiki apa masalah. Fikir dulu, aku dengan keluarga ni, hubungan aku ni, aku masih suka tak dia orang ni? Tujuan aku kahwin dulu, yang tujuan Tuhan bagi dia ada kecenderungan lelaki tu tengok perempuan, perempuan tu tengok lelaki rasa syok. Okay. Sekarang ni hilang syok tu. Okay, cari balik lah syok tu. Cari balik. Sebab dalam Quran apa? Wa min ayati an khalaqalakum minkum azwaj wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah menjadikan kamu berpasang-pasangan. Jantan betina, kecil besar, kan, tua muda, semua ada pasangan. Kalau kita lelaki perempuan lah, litaskunu ilaiha, tujuan Allah bagi pasang-pasangan ni supaya masing-masing ada kecenderungan. Ini yang normal lah. Sebab yang pelik hari ni, yang luar tabi'inya, kecenderungannya lelaki suka lelaki, perempuan suka perempuan. Tu pelik lah tu kan. Itu dah melanggar tabiat. Tapi Allah sebut ni pasangan berarti lelaki perempuan, perempuan lelaki. Bila Allah buat macam tu, litaskunu supaya ada kecenderungan. Rasa tu tengok syok. Dan benda tu subjektif. Syok tu subjektif. Tengok sebab kereta dia besar. Okey, tak ada masalah. Tengok sebab cantik. Tengok sebab warna kulit dia. Subjektif, terpulang. Yang penting kita tengok tu kita suka. Apa yang kita suka tentang dia? Ada orang suka cara dia bercakap. Nak cantik, tak cantik pun. Tapi cara dia bercakap. Jadi apa yang kita tengok dekat pasangan kita hari ni? Apa yang aku suka tentang dia? Yang tak suka tu ada juga. Tambah pula kalau dah lama kahwin, lagilah asyik nampak yang tak suka je. Tu dah problemnya. Kalau masa sebelum kahwin asyik nampak yang suka, even yang tak elok pun jadi elok. Jadi kita dah nampak benda tu. Kematangan kita dah boleh nampak benda tu. Dulu mungkin kita tak apa nampak kan. Yang dulu benda yang tak elok pun elok. Kentut pun wangi. Kan, kalau nak dating tu lambat 4 jam pun tak apa. Kan, sekarang kalau tunggu isteri bersiap lambat 5 minit tak boleh kan. Dulu 5 jam tunggu tak apa. Berdebar-debar ni tunggu ni bila nak sampai. Bila sampai tu senyum seronok. Kalau merajuk pun macam merajuk sahaja nak bagi orang pujuk kan. Getik pula aku tengok. Kalau ingat balik nama cinta dulu kan. Getik pula tengok. Jadi zaman dulu kita jadi happy sebab benda yang tak elok pun kita nampak elok. Hari ni yang elok kita tak nampak, kita asyik nampak yang tak elok. So cari balik litaskunu tu, cari balik kecenderungan. Cari yang elok-elok tu. Tutup mata yang tak elok, cari yang elok. Dah happy, elok tu dah dapat emosi, baru dah perbaiki yang tak elok. Sebab kalau asyik nampak yang tak elok, akhirnya tak nampak yang elok. Jadi akhirnya nak baiki yang tak elok pun tak, hargai yang elok pun tak. Tapi kalau nampak yang elok dulu, apa yang baik tentang pasangan kita, tentang anak kita, walaupun dia malas, walaupun dia itu, dia ni, suruh kemas, tak kemas, tapi cari dulu litaskunu, apa yang menyenangkan kita. Supaya barulah bila kita balik rumah, tengok balik keluarga kita nampak yang positif, yang baiknya, barulah kita rasa tenang dulu. Cari ketenangan tu dulu. Ini kita punya nak membentuk emosi dia lah. Kita faham masuk emosi, kita faham keluarga. Kita cari balik, anak aku yang nombor 1 ni, dia bagus bab ni. Bila kita fikir yang bagus-bagus, dia tenang-tenang, relax kejap, fikir, guna daya IQ tadi, fikir kejap. Dia ni kalau buat jaga adik, dia ni bagus. Tapi dia ni malas mandi. Jangan pandang yang malas mandi tu. Tengok yang dia pandai jaga adik tu. So kita pun sweet lah, seronok lah tengok kakak ni. Tengok pula yang adik pula, yang lelaki yang nombor 2 ni pula. Bab belajar dia pandai. Tapi pemalas, suruh basuh pinggan, suruh apa semua malas, suruh buang sampah lambat. Tapi belajar bagus. Nampak kan yang bagus tu dulu. Jadi emosi kita akan jadi okey. Jadi tengok kelebihan pada pasangan masing-masing. Sebab kita bukan Nabi, bukan Rasul. Kita semua akan ada kelemahan. Saya bercakap banyak kelemahan. Tuan-tuan panggil saya sebab tuan-tuan tak nampak kelemahan saya tu. Kan? Itu yang mengangguk je apa saya cakap ni. Kan? Cuba tuan-tuan nampak saya punya kelemahan. Saya cakap ni kontra dengan apa saya punya kelemahan tu. Memang terus off terus lah. Lift terus. Tak payah nak ngangguk dah. Lift terus. Jadi kerana kita tak nampak keburukan.
Dan Allah sedang menutup keburukan saya. Alhamdulillah, nasib baik Allah tutup keburukan dan kelemahan saya ketika ini. So kita semua faham orang suka kita sebab orang tak nampak kelemahan kita. Kita pun sama, kita boleh tak suka orang sebab kita nampak kelemahan orang tu. So hari ni tak suka family sebab kita nampak kelemahan dan kekurangan dia. Jadi untuk mengembalikan emosi dengan keluarga, tolong cari benda yang kita suka tentang mereka. Tutup dulu seketika. Bukan tutup terus, tutup seketika. Pandangan yang menyakitkan hati kita, yang melemahkan kita, yang menyakitkan dada kita, menyempitkan dada ni, tutup dulu sekejap. Ambil yang sweet-sweet tu. Tapi jangan sampai terabai. Sebab tak ada intelek tadi, akhirnya dia tak boleh ukur. Sebab kan intelek tu yang dia tak guna, dia ambil yang elok je. Yang tak elok tak apa, lantak rumah, sepah, tak apa, asalkan laki bini semua okey. Tak boleh pula. Dia adalah had dia. So had itu dipengaruhi oleh IQ tadilah. Okey, aku nak berbaik, aku nak tengok yang positif, okey. Tapi untuk 2 hari ni je, hari ketiga aku kena start settlekan masalah-masalah yang ada ni. Bila semua mood dah okey, okey jom kita makan, duduk dekat table, kita makan special hari ni, hujung minggu kita makan special. Beli udang besar ke apa ke, buat table setting cantik-cantik. Lepas tu barulah ayah keluarkan suara dia. Dengan daya intelek yang dia dah guna selama 2 hari tadi, dia nampak benda yang best saja. Kemudian hari yang ketiga hujung minggu ni dia ambil peluang, aku nak beli ketam, nak makan sedap. Dah lama saya tak makan elok-elok. Table pun bagi setting cantik-cantik. Macam kita lah dulu, kita boring-boring boleh keluar. Pergi bercuti kat hotel kan seronok, emosi semua orang jadi best. Sebab dapat hotel seronok semua. Kan? Makan pun sedap, jadi best. Lepas tu boleh berjalan sana sini. So sekarang dah tak boleh. So kita create best itu di rumah. Hujung minggu buat. Makan cantik-cantik. Masa tu suarakan. Okay, kita ni dah lockdown dah berapa lama, work from home dah berapa lama, abang sekolah, kakak semua macam mana semua, cerita. Benda yang bagus, cerita yang tak bagus. Kita guna EQ kita dan IQ kita. Cara fikir, cara buat keputusan tadi. Dan time tu lah perbincangan. Kan? Abah tengok semua orang ni memanglah PDPR. Tapi lepas tu main game. Abah bukan tak bagi, tapi lama sangat menyebabkan banyak benda kerja rumah jadi tak settle. Jadi ginilah, okay, hari ni kita bersetuju semua. Apa kata kita ubahlah semua benda ni. Lepas PDPR, Abah bagi kamu nak main game. Tapi sehari sejam je. Lepas tu make sure, lepas tu tolong simpan laptop, tolong simpan tab. Kita kena buat benda ni. Kena set balik benda tu. Tapi syaratnya kena create emosi tu dululah. Jangan rumah tengah sepah, tengah tu nak bincang, takkan jadi lah. So bagi environment yang betul, semua orang dah happy-happy. Kalau perlu beli hadiah tengah-tengah seronok. Kan? Okay, abah ni abah bagi basikal baru. Tapi abah nak kamu macam ni. Bagilah task, bagilah tugas sikit untuk anak tu. Tapi bagi emosi the best dulu dengan hadiah tu. Dan sebagainya. Alright. Itu emosi. Keywordnya emosi. Yang kedua keluarga. Okay, yang ketiga, bila kaitan dengan keluarga ni semestinya rumah kita lah. Sebab bila sebut keluarga, dia rumah lah. Tak ada keluarga tepi jalan. Jadi semestinya bila nak urus emosi dan kaitan dengan keluarga, bila kita dah dapat cara kita nak urus emosi, macam mana aku nak create environment, kita dah faham yang tu. Yang keduanya aku mesti kaitkan dengan cara aku fikir, decision, keputusan. Yang ketiga aku kena kenal pasti apa kelemahan keluarga aku, isteri, pasangan, suami, anak semua, apa kelemahan. Dan masa yang sama aku kena utamakan kelebihan, kebaikan mereka. Kita kenal pasti semua benda tu. Okey, kemudiannya semua benda ni di rumah. Jadi itu yang panggil rumahku, syurgaku tu. Tolong create syurga di rumah kita. Tapi sesedari, kita takkan mampu buat benda ni. Kalau spiritual kita tak support, jiwa kita tak support, jiwa memang dah rosak, sembahyang ibadat tak jaga, maka dia timbullah malas, dia timbullah pemarah, dia timbullah sakit hati, dia timbul semua benda tu. Sebab jiwa tu tak disupport, tidak dibantu, tidak diberi makanan dia. Maka jiwa jadi serabut, akhirnya dia nak buat pelan tindakan tu, nak ubah rumah dari ni susah lah, malas lah. Sepah ni tapi nak buat malas aku. Dia jadi malas. Sebab apa? Solat yang tak jaga, zikirnya. Jadi hati pun jadi dah tambah gelap. Syaitan pun dah masuk banyak. Sebab apa? Semayang pun dah tak ada, syaitan dah masuk banyak dalam. Maknanya malas banyak. Akhirnya makan banyak. Bila makan banyak, lagi dah tambah lagi malas pula. Sebab banyak makan ni menambah kemalasan. Tambah pula kalau makan benda berminyak, lagilah menambah kemalasan. Sebab tu kita tasawuf suruh kita makan benda yang kering berbanding yang berminyak. Ini bukan cerita dietetik ni, bukan cerita pakar pemakanan suruh kurangkan makanan bergoreng, berminyak ni. Dalam ilmu tasawuf ajar kita.
Untuk elakkan malas, kena makan benda kering banyak. Sebab tu Nabi SAW semua, makanan mereka kering. Kan? Kalau kita ada roti apa semua ni, kan? Makan yang kering-kering itu lebih baik. Mana kalau berkuah pun jangan banyak sangat. Tapi nasib lah, ada orang minat berkuah lah kan. Tapi kalau boleh, elakkan yang berminyak. Tak salah kuah tu. Tapi masalahnya bila kuah minyak pula. Itu dah minyak, lemak pula. Apa, gearbox pula. Itu masalah dia. Kan? Guna straw pula lagi dalam gearbox tu. Masalah lah tu. So sekarang ni kita betulkan yang tu. So kita cari environment kita dalam masa yang sama, spiritual kena support. Kita nak repair, nak perbaiki, nak dekor balik rumah kita, nak susun atur sampah, nak buang, nak tanam pokok, semua ni. Kalau spiritual tak support, kita ada unsur malas, unsur menyalahkan orang. Aku malas buat sebab ni salah dia. Aku dah kemas, dia yang bagi sepak, biar dia lah kemas. Semua datang dari mana? Datang pada spiritual. Dia ada sifat marah, sifat dendam, sifat dengki, semua tu. Jangan dengki, dendam ni dengan orang je, dengan family ni pun boleh jadi dengki. Kan? Jadi tak puas hati. Buat apa aku sampai kemas? Dia yang bagi sepak, apa aku lah nak kena kemas? Jadi itu spiritual, itu dah kaitan dengan spiritual kita. So kalau spiritual yang bagus, dia akan adalah sacrifice, dia akan adalah pengorbanan. Tak apalah, bukan aku yang buat. Aku pun letih juga, tapi tak apa. Islam ajar utamakan orang daripada diri sendiri. Okeylah, walaupun bukan aku yang bagi sepah, tapi tak apalah, akulah tolong kemas. Walaupun aku letih, aku nak tidur, tapi tak apalah, biarlah orang yang tidur, aku jaga, tak apa. Tu datang daripada mana? Spiritual kita. Kan? Tapi spiritual bagus macam mana pun, nak buat tak boleh pula kalau kita sakit. Fizikal pula, ada kaitan dengan fizikal tadi. Macam mana aku nak tolong kemas angkat barang semua? Kaki aku gaut. Sebab apa gaut? Sebab tak jaga makan, masalah. Macam mana aku ni sakit jantung, apa sakit jantung? Sebab isap rokok. Tak boleh nampak kerja berat sebab apa? Sebab begini. Fizikal kena jaga juga. So semua ni ada kaitannya dalam kita nak repair pengurusan emosi ini. Kita kait 4 benda tadi. IQ, EQ, SQ, FQ. Intelligent quotient, kecerdasan intelek. Emotional quotient, kecerdasan emosi dan sikap. Spiritual quotient, kecerdasan, kerohanian dan jiwa. Physical quotient, kecerdasan dan sudut kesihatan dan juga physical. Wallahu a'lam. Kalau ada soalan kita buka. Soalan kita boleh buat 2 hala lah, lebih baik lah. Alhamdulillah. Sekarang kita buka kepada soalan. Sama ada nak tanya direct dengan Ustaz pun boleh, nak tulis PM pun boleh, insyaAllah. Tanya, kita tanya bukan bererti yang kita tanya tu kita bermasalah. Jangan risau. Jangan salah faham. Kadang-kadang kita ni salah faham kan. Bila ada orang tanya soalan, oh dia ni ada masalah ni kan. Dia kadang-kadang orang cerita dengan dia. Jadi dia mungkin tak boleh jawab. Jadi dia tanya dalam bentuk-bentuk begini. Kita jangan salah faham. Okey? Betul. Ada yang nak tanya? Silakan. Kadang-kadang tanya ni sebab nak membetulkan penceramah. Bila soalan tu penceramah teringat balik point dia, aku salah cakap tadi. Jadi ceramah boleh betulkan. Sebab penceramah bukan betul sangat pun. Okey, ada soalan? Ada dekat chat ke? Maknanya kalau tak ada tu memang hebat lah. Memang tak ada masalah lah kita ni. Mantap ni. Ada soalan Ustaz. Bagaimanakah? Saya baca soalan yang pertama daripada peserta kita pada pagi ini. Ustaz, bagaimana nak kekalkan momentum agar terus positif sewaktu PKP ini dengan anak-anak? Masya Allah. Tak apa, yang lain tu boleh terus tanya soalan. Kita minta Ustaz jawab dulu. Okay, silakan Ustaz. Okey. Siapa yang gagal merancang, dia merancang untuk gagal. Kan biasa terdengar frasa tu kan. Whoever plan to fail, dia whoever fail to plan, dia plan to fail. So, kita dah tahu dah, kita tak boleh berjalan, nak bercuti tak boleh. Kita pun tahu, stres duduk kat rumah, tak boleh nak keluar. Yang tahu pula kalau PKPD apa semua ni, lagilah stres. Kami kat Selangor, stres tuan-tuan. Tuan-tuan kat Perak saya rasa kurang sikit kot lah. Perak masih buka lah sekarang ni. Dah buka Ustaz? Lepas tu ikut keluasan. Berjogging pun boleh. Jogging, senaman, taman-taman boleh buka. Saya baru balik kayu basikal Ustaz.
Aduh, tak achieve macam tu. Kami ni hari tu boleh senaman lagi. Sekarang tak boleh dah. Jalan kat luar tak boleh. Kedai pun nak naik kereta pun seorang lah satu kereta. Kan? Jadi stres. Dia akan menambah benda tu. Macam mana positif, macam mana yang pakai kopiah ni, macam mana positif pun, tapi apa yang ada tu satu cabaran dan tekanan juga sebenarnya. So kita kena plan. Okay, kita kena plan apa aktiviti harian kita. Kena susun atur jadual tu. Saya agak kadang-kadang cemburu dengan saya tengok rakan-rakan yang memang secara tak langsung yang benda tu memberi inspirasi kepada kita. Dan saya tengok ni je lah Dr. Ashraf Wajdi kita. Kita tolak lah isu politik dia tu. Kita cerita tengok apa yang kita nampak ni. Dia susun jadual atur family dia. Yang kecil-kecil pun subuh lagi dah boleh bangun macam Allahu Akbar, semayang sama-sama, kita baca Quran. Ada menghafal pula. Lepas tu kita tengok pula environment rumah dia dengan tempat dia yang cantik dengan rak kitab dia apa semua tu kan. Jadi kita tengok tu lah bestnya. So benda tu beri inspirasi tu. Aku pun kena susun lah bilik aku macam ni. Aku pun kena buat lah jadual pagi bangun begini. Lepas tu nak buat apa, lepas tu buat apa, tu buat apa. Bila time tidur. Dan susun. So maknanya pada saya setakat ni saya nampak adalah jadual. Penyusunan jadual tu penting. Kan macam kita bekerja sekalipun. Bila kita ada jadual. Kalau kita ke office kita buat huddle. Dan huddle ni bukanlah meeting pun tapi macam short briefing. Hari ni apa kita kena settle. So plan. Dan semalam apa yang kita dah settle, hari ni apa yang belum, apa yang perlu buat. Kita kena ada planning. So dekat rumah kita begitu juga. Kan bangun kau apa nak buat hari ni, kelas kau apa, lepas tu apa buat, semua tu kena ada jadual itu. So jangan jual itulah yang bentuk konsistensi. Dalam Islam ajar innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu difardukan kepada orang yang beriman dengan waktu-waktu tertentu. Ini plan. Dan mesti follow plan tu. Jadi nak bagi tahu solat Allah bagi plan. Kalau Allah bebaskan tanpa bagi waktu, payah. Orang akan jadi tak tersusun. Lantak awak nak sembahyang bila-bila terpulang. Tapi betul sehari 5 kali. Susah nak buat. Ada orang dia buat tu 5 kali tu satu waktu. Susahlah jadi susah. Jadi Allah bagi timing. Tu mengajar kita bahawa penting timing dan plan. Plan dan timing. Penting benda tu. So dalam tempoh PKP, bila doktor yang bertanya tadi macam nak membentuk istiqamah, konsistensi, semestinya lah mana kita kena ada plan yang betul. Dan yang kedua, saya tak boleh nafi. Kadang-kadang semangat kita naik turun. Jadi penting untuk mengambil sampel dan contoh depan mata kita. Penting belajar secara praktikal depan mata. Tengok orang lain dan contohi mereka. Sebab itulah Allah mengutuskan Rasulullah untuk kita contoh. Rasulullah dah tak ada. Hadis Nabi pun mungkin kita ingat tak ingat. Kita tengok depan mata kita siapa orang yang kita boleh ambil inspirasi. Sosial media yang ada ni walaupun ada negatifnya tapi tetap ada positifnya. So positifnya apa? Iaitu dengan kita nampak kebaikan yang ada pada rakan-rakan kita yang lain semua ni, kita tiru. Yang makan jemaah, dia tunjuk video dengan family makan jemaah. So bila relate dengan kita, teruk aku, dah lama tak makan sama-sama. So repair lah, perbaiki lah. Kan? Kita tengok kawan-kawan kita yang mengemas rumah, aku berapa lama tak mengemas. Ambil yang baik. Jangan asyik tengok benda yang buruk kat social media. Tengok tak puas hati. Riak lah, apalah, semua kita tuduh orang. Tak boleh, kita ambil yang baik. Kita melihat dengan mata lalat. Kita melihat dengan mata lebah, iaitu mencari nektar, mencari bunga yang baik untuk mendapat nektar yang terbaik. So, jangan jadi sebagaimana lalat yang hanya mencari benda yang kotor, walaupun ada banyak benda yang baik, tapi dia hanya mencari benda yang kotor dalam kehidupan dia. So, dia akan nampak benda yang tak elok saja. So, untuk istiqamah ni cari sampel lah, cari contoh yang baik dekat rakan-rakan kita, tengok mana-mana yang ada. Penting pembacaan, asah balik IQ kita, perbaiki spiritual kita. InsyaAllah dalam masa yang sama, buktikan dekat environment. Tolong create environment yang betul. So action plan kita hujung minggu ni tolonglah. Buatlah apa-apa yang penting untuk ubah suasana kat rumah kita. Bukanlah suruh novek rumah. At least buatlah decoration baru kat rumah kita. Wallahu'alam. Alhamdulillah Ustaz. Makin banyak soalan kita ni. Tapi saya minta dahulu soalan daripada Facebook. Gangguan mental adakah berkait dengan gangguan jin juga Ustaz? Tidak boleh dinafikan. Tidak boleh dinafikan. Benda tu ada unsur-unsur juga. Sebab tu kadang-kadang doktor tak boleh nak diagnose. Dan betul doktor sendiri mengakuinya. Even hari ni Darul Shifa sendiri pun dah buat dekat USIN,
Universiti Sains Islam Malaysia dah ada buat kerjasama dengan Darul Syifa untuk rawatan alternatif. So kita tak boleh nak nafi, memang gangguan mental, gangguan emosi kadang-kadang ada kaitan juga dengan gangguan jin. Saya pernah urus orang yang memang ada masalah depression. Zaman sekali dia masuk tandas, sampai 5 jam dia duduk tandas, tak buat apa-apa pun. Rumah dia teruk apa semua, rupanya memang ada gangguan jin tu. Tapi dalam masa yang sama, saya bukan sekadar nak bacakan ayat ruqyah je untuk dia, tapi saya create metaphysics yang betul, environment yang betul. Saya suruh dia buka pintu, buka tingkap pagi-pagi time matahari masuk, biar laluan angin. Penting ni environmental situation ni. Buka tingkap biar matahari masuk, biar angin keluar masuk, udara bila malam tutup. Kan, maknanya tolong jaga juga environment. So kita tak boleh nafi yang tu. Jadi kalau betul ada masalah jin, repair dengan cara jin, tapi dalam masa sama jangan nafikan secara medical dan juga saintifik. Baik Ustaz, soalan seterusnya Ustaz. Apa pandangan Ustaz tentang sistem PDPR pada hari ini yang hanya mengutamakan pengajaran tanpa sentuhan rohani terhadap pelajar? Pandangan peribadi Pandangan Ustaz ni, dia minta pandangan Ustaz ni. Ni Dr. Imran ni. Dr. Imran, masya-Allah. Orang mal mas'ulu anhu a'lamu minas sa'il. Manalah orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Ini pandangan saya lah. Kau tanya saya, kita tak ada pilihan sekarang. Kalau ikut dari sudut positifnya, akan ada positifnya, tapi dia tak mencapai tahap maksimum lah. Bayangkan dalam kelas yang fizikal pun kadang-kadang tak ada tumpuan. Bayangkan pula kalau kelas yang tanpa fizikal ni. Okay? Dan tambah pula tak ada pula sentuhan rohani pula. Kan? Semestinya tak ada. Tapi wallahualam saya tak pasti apa tujuan soalan Dr. Imran tadi. Masuk sentuhan rohani tu macam mana? Memang tak ada kelas. Tak ada kelas macam mana? Sentuhan rohani tu. Kelas agama ada kan? Ada. Saya tak faham soalan tu. Dr. Imran elaborate sikit dan Dr. Imran bagi jawapan terus. Ada Dr. Imran dalam ni. Boleh respon Dr. Imran? Apa maksud soalan ni? Ustaz tanya. Maksud sentuhan rohani tu. Dan apa carangan Dr. Imran sendiri? Buka lah sikit video. Terus hilang dia. Itu je lah saya punya perspektif dari sudut efektif dia. Effectiveness PDPR ni dia tidak terlalu efektif lah. Okay? Tapi kita juga tak menafikan ada kebaikan kelebihan dia. Ibu hari ni sambung belajar master PhD pun melalui online juga hari ni kan. Sebenarnya ada kebaikan dia tetapi tak mencapai tahap maksimum. So kita perlu seimbangkan lah. Perlu seimbangkan. Jadi itu tugas mak ayah lah yang ada kat rumah ambil peluang tu jugalah. Cuma maklumlah benda tu bukan senang. Sebab mak ayah pun sibuk dengan kerja dia. Dan siapa yang dapat mak ayah yang kerja tak berapa banyak mungkin okey lah. Yang dapat yang busy betul. Kalau mak ayah frontliner lagi teruk. Memang terabai. Itu memang diakui. Memang terabai anak-anak yang mak ayah frontliners ni. Memang doktor-doktor sendiri dah mengakui benda tu. So tu cabaran kita hari ni lah. Allahu'alam. Baik, soalan seterusnya Ustaz daripada ini Dr. Kamil, Doktor Kesihatan ni. Assalamualaikum Ustaz. Minta komen pandangan ramai student yang celik jiwa, tahu ada masalah kesihatan mental tapi bila inform, discuss dengan parent, kena marah dengan parent. Kata tak cukup iman, tak jaga solat, tak baca Al-Quran dan sebagainya. Itu soalan dia Ustaz. Saya masalah anak ke parent sekarang ni. Kan? Betul lah, itulah situasi yang berlaku. Dia juga berlaku kepada kita. Saya sebagai ayah. Saya merupakan bapa kepada 10 orang anak. Saya ni. Nampak je bodoh begini, 10 anak. Okay. Kadang-kadang anak mengadu masalah. Kita terlupa yang anak punya masalah sebab kita menganggap masalah kita lagi besar. Okay. Jadi akhirnya kita lepaskan masalah kita kepada dia. Dan akhirnya dia nak cari solution, akhirnya kita menambah lagi masalah dia. Dengan kita memberikan lagi tekanan kepada dia. Jadi itulah situasi yang disebut tadi. Mak ayah tu sendiri kena guna IQ dia. Kena kontrol IQ dan emosi dia. Okay. Kadang-kadang dia menyangka bahawa menggoreng ikan dekat dapur tu lagi penting daripada anak yang nak bercakap dengan dia ni. Kita tengok bagaimana Rasulullah SAW
izaltafata iltafata ma'a. Kan Nabi punya habit, kalau orang panggil Nabi, ya Muhammad, mana orang nak bercakap dengan Nabi, iltafata ma'a, Nabi akan pusingkan kepala, Nabi akan pusingkan bahu sekali. Nabi akan tumpu kepada dia. Mana itu teorinya. Mana Nabi akan tumpu. Maksudnya apa? Kalau anak nak cakap apa-apa, apatah lagi nak meluah tentang masalah, kena tumpu. Kalau bercakap yang kadang-kadang tak ada masalah pun, kadang-kadang sahaja je nak mengacau kita anak tu. Kadang-kadang fahamlah anak kalau kecil-kecil pula kan lagi. Dia panggil tapi tak ada apa-apa pun. Itu pun kita kena layan, apatah lagi kalau memang panggil untuk mengadu masalah. Sebab tu Nabi latih kita, kalau orang nak bercakap dengan kita, fokus. Buanglah handphone kita tu, simpan. Letak dulu sekejap. Apa kerja kita tu? Hold sekejap. Jadi penting memberi tumpuan itu, wallahu a'lam. Jadi kes tadi tu kita sebagai mak ayah lah perlu improve diri kita lah. Guna daya intelek kita dan sama-sama ingat balik cerita Nabi tadi, gunakan spiritual yang ada dan kita combine lah untuk buang masalah kita, kerana masalah anak itu besar bagi dia walaupun nampak kecil bagi kita, wallahu a'lam. Baik Ustaz, masih ada lagi soalan Ustaz daripada Puan Norazlina. Ustaz, bagaimana cara terbaik kita nak menyantuni emosi orang di persekitaran kita yang bercerita permasalahan mereka supaya kita tidak disalah tafsir berpihak pada sesiapa untuk menjaga hati mereka. Macam mana Ustaz? Nak menyantuni emosi orang sekeliling kita tapi dalam masa yang sama nak jaga ni supaya orang tak nampak kita berpihak kepada A ke, berpihak kepada B ke. Macam mana tu Ustaz? Cuba kongsi sikit Ustaz. Biasanya manusia ni suka tengok benda yang indah-indah je. Okey. Contoh Nabi SAW sebelum jadi Nabi, sebelum umur 40 tahun, Nabi buat baik je. Tapi Nabi tak pernah sentuh pun pasal benda yang tak elok. Apa yang tak betul ke apa, Nabi tak pernah sentuh. Kerana masa tu Nabi belum jadi Nabi lagi, belum jadi Rasul lagi. Tapi apa yang berlaku bila kita start sentuh benda yang tak elok? Apa yang berlaku pada Rasulullah? Bila Rasulullah start sentuh je, bila start mengaku jadi Nabi umur 40, mengaku je supaya sembelih sembahan kat Kaabah tu, bahala-bahala tu semua tak betul, kena sembah Allah betul. Nabi start sentuh, akhirnya Nabi dicela. Tapi itulah cabarannya. Okey? Jadi hari ini ramai orang yang dia fikir positif je. Dia cerita kebaikan je. Cerita kebaikan, ni boleh, ni. Cerita benda baik, dia akan disukai. Tapi kalau dia start sentuh je benda yang melibatkan benda yang salah untuk nak dibetulkan. Walaupun apa yang dia cakap tu benda betul, tapi orang tak suka. Itu biasa. Teguran orang tak suka. Jadi kita kena pilih lah. Kita nak menjadi orang biasa yang tak nak ada cabaran untuk ditegur, yang tak nak ada cabaran untuk ditekan ketika menegur. So kita jadilah orang biasa yang cerita benda baik je. Tapi sebaik-baik manusia, kata Nabi, kata Al-Quran apa? Allah sebut apa? Khaira ummah tu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Suruh kamu buat baik dan cegah mungkar. Maknanya kalau sekarang suruh buat baik, cerita benda positif, baik je, okey, bagus. Tapi dia tak dapat title sebaik umat. Sebab sebaik umat dia akan cerita benda baik, dan masa yang sama dia akan cegah mungkar. So kita akan terpaksalah bila cegah mungkar, kita akan ada kaitan dengan orang tak suka apa kita cakap. Tapi itulah, cabaran itulah akhirnya menjadikan kita orang yang lagi hebat, jadi sebaik umat. Kalau tak jadi umat biasa je lah, cerita benda baik je, semua orang suka dia, dia tak sentuh pun benda-benda yang sensitif. Walaupun yang disentuh tu penting untuk menjentik hati. Contoh macam Datuk Bida baru ni lah, kan? Apa dia cakap tu betul, kan? Benda tu betul. Dan sebab tu dia jadi orang hebat. Sebab dia sanggup untuk mengambil risiko orang tak suka tu. Dan apa dia cakap tu betul. Dan sama dia juga sedekah, dia juga derma apa semua. Tapi sama dia memberi nasihat pada orang. Dan dia tahu apa dia cakap tu sebab dia tolong orang ramai. Dan ramai orang malas usaha. Dan dia cakap tu dengan konteks. Cuma kita punya masalah ini salah nak memahami konteks. Wallahu a'lam. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Tak ada dah ni soalan ni. Ada lagi ke? Kita tunggu sikit lagi. Kalau ada soalan boleh tanya lagi. Bagus ni, banyak soalan ni kita pun dapat manfaat, kan. Kadang-kadang kita mungkin ada juga permasalahan-permasalahan. InsyaAllah link kehadiran nanti kita akan bagi insyaAllah di hujung ni. Okey. Jadi tak ada dah soalan. Ada soalan ke? Tak ada dah. Baik. Jadi kita ucapkan
ribuan terima kasih. Jazakallahu khair Ustaz di atas segala perkongsian yang diberikan kepada kita. Semoga apa yang dikongsikan mungkin praktikalnya mungkin berbeza. Kan setiap orang tak sama. Jadi kita ambil dan kita praktikkan cara kita, insya-Allah. Kan kita tak boleh nak orang kata apa, kalau orang cerita satu kejayaan begini, kita tak boleh ikut begitu juga sebab dia jalan dia berbeza kan. Setiap orang tu berbeza. Jadi kita ambil ilmu tu dan kita praktis mengikut kaedah kita. Yang penting matlamat dia ialah demi kebahagiaan keluarga kita, insya-Allah. Jadi saya cerita keluarga ni saya sedih sikit Ustaz. Saya orang rumah duduk jauh, PJJ. Allahu Akbar. Tapi apa boleh buat Ustaz? Itulah ujian hidup kan. Tapi ada kebaikan dia. Jangan kata duduk dekat ni semuanya indah-indah belaka. Ya. Tapi banyak hikmah jugalah. Jadi insya-Allah kita ambil beberapa poin-poin yang penting yang Ustaz sebut kepada kita tadi. Semoga dengannya kita dapat membentuk, dapat melaksanakan dalam keluarga kita, terutamanya di suasana yang kita ini terkurung dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada kita, menambah perisai hidup kebahagiaan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dengan praktikal-praktikal yang cuba kita lakukan untuk kebaikan keluarga kita. Dan Nabi SAW menyatakan sebaik-baik kamu adalah yang terbaik untuk keluarga kamu. Jadi seperti mana Ustaz nyatakan di awal tadi, Ustaz pun risau nak bercakap sebab tak semestinya yang Ustaz cakap tu pun Ustaz boleh praktis. Ustaz yang terbaik bukan. Kalau kita tunggu yang terbaik untuk bercakap, tak ada arah. Yang terbaik itu sudah masuk kubur. Siapa dia? Nabi SAW. Itulah manusia yang paling agung, yang paling terbaik. Dan kalau kita nak tunggu yang terbaik tu bercakap, memang tak boleh. Jadi kita yang sama-sama ada kekurangan, saling menasihati, saling ingat mengingati. Kerana apa? Kerana ingat mengingati, nasihat menasihati itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman seperti kita. Mudah-mudahan ianya memberi manfaat, memberi kebaikan dan juga memberi peringatan buat diri kita masing-masing. Sama-sama kita memperbaiki, sama-sama kita nasihati, sama-sama kita teguri. Moga-moga ianya termasuk dalam golongan yang terbaik yang Ustaz nyatakan tadi, iaitu golongan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi mudah-mudahan yang paling penting sekarang kita sama-sama bantu dan perbaiki keluarga kita, jaga keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di dalam syurganya dengan rahmat dan kasih sayangnya, insya-Allah. Jadi sekadar itu dulu. InsyaAllah di masa akan datang kita akan berjumpa lagi. Moga-moga kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan kita sebarkan ilmu itu agar kita sama-sama mendapat kebaikannya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak lagi sekali kepada Ustaz Al-Fadhil. Terima kasih semua. Minta maaf salah silap saya semua. Minta maaf, jumpa lagi. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih banyak. Terima kasih semua kepada yang hadir.